Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita jumpa pula. Kita berjumpa semula untuk berbincang, macam mana langkah-langkah untuk mendapat kejayaan di dalam bisnes online. Jadi untuk kesempatan ini saya ada beberapa perkara yang hendak di share, hendak di kongsi untuk kita semua, supaya setiap gerak kerja kita ni menjadi lebih berkesan. Kita untuk kejayaan kan, untuk kejayaan dalam bisnes online ni, dia ada langkah-langkah. Sebelah satu ialah langkah macam mana, macam mana how to untuk melakukan benda ni, dan dia ada pula sebelah sana tu kata apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Macam tu. Jadi apa yang perlu saya akan bagi tahu selepas saya huraikan apa yang tidak perlu dahulu. Sekarang ni sebenarnya kita ada banyak masalah, kesalahan benda yang tak sepatut kita buat ya. Kita sebenarnya banyak. Tapi sini saya nak highlightkan lebih kurang 5 kesalahan atau orang-orang ataupun pemula ataupun kita yang berniat untuk bermula menjana pendapatan, mencari rezeki, mencari satu pendapatan yang pasif, mencari satu alternatif pekerjaan, perniagaan melalui bisnes online. Jadi di sini saya ada kita ada buat inilah kesimpulan, lebih kurang 5 dulu. Dia ada banyak lagi 5 dulu kesalahan pemula dalam bisnes online. Jadi yang pertama benda ni terjadi kepada ramai pemula bisnes online dia kata banyak berteori. Maksudnya dia banyak berteori ni, dia belajar, suka belajar, samalah. Kebanyakan kita ni kalau yang mula-mula nak menceburi bidang apa-apa sekalipun lah, terutama sekali dalam bidang bisnes online dalam bisnes online ni dia ada, sebab bisnes online ni terlalu banyak dia punya kategori-kategori ilmu-ilmu yang perlu dipelajari. So daripada banyak tu, jadi kita seolah-olah kalau kita tak belajar dengan semua ataupun banyak benda-benda yang bersangkutan dengan bisnes online ni, jadi kita rasa macam tak perfect. Tidak cukup ilmu lah, macam seolah-olah kita tidak cukup ilmu, jadi kita tak nak bermula. Yang parahnya apabila kita banyak belajar, kita cuma berteori sahaja. Kita belajar berteori saja, kita tahu itu, tahu ini kan. Kita tak, mungkin kita kadang-kadang tu kita dengar sahaja kan, kadang-kadang tu kita ada buat catatan. Jadi daripada situ kita banyak belajar, jadi informasi itu terlalu banyak. Bila informasi terlalu banyak, dia jadi overload. Jadi kita jadi macam tak tahu nak bermula di mana. Yang pertama, banyak belajar, jadi dia overload dan dia sedikit mempraktik. Dia belajar dulu, belajar, selepas belajar yang pertama dia belajar yang kedua, selepas belajar yang kedua, yang ketiga kan. Jadi praktiknya tak, belajar sahaja. Sekarang ni kita nak yang kita perlu adalah praktik dia tu.
Okay, jadi kesalahan pertama di sini kita boleh simpulkan banyak berteori, banyak belajar tetapi sedikit praktik lah. Okay. Jadi untuk yang kedua dia buat banyak perkara dalam satu masa. Okey. Jadi maknanya dia tengok yang ni okey, dia cuba yang ni. Lepas tu bila dia tengah buat yang ni belum berjaya lagi yang ni, dia cuba pula yang ni. Okey, belum lagi berjaya yang 1, 2, yang 3 ni, dia cuba pula yang keempat. Jadi dia banyak buat perkara dalam satu masa, tidak fokus lah. Yang keduanya dia tidak fokus. Sepatutnya kita kena fokus lah. Kita fokus pada satu-satu supaya dia berkembang. Okey, kita buat satu, kita buat betul-betul. Okay, kita buat perkara yang mudah-mudah, kita buat betul-betul sehingga benda tu dah berjaya ataupun dah hampir berjaya. Seelok-eloknya sampai berjaya yang pertama dulu, barulah kita boleh buat untuk kedua. Jadi di sini ramai di antara kita, tak kiralah siapa pun, banyak bermula dan banyak belajar dan banyak fokus kepada banyak perkara. Jadi kita sepatutnya kita fokus pada satu je. Okey, ingat yang pertama kena fokus pada satu saja sehingga berjaya. Lepas tu kita boleh tambah lagi lah. Okey, yang kedua. Okey, ya kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ni yang agak susah sikit lah. Okey, dia bersangkut paut dengan disiplin, ya. Dia tidak konsisten, tidak berterusan. Jadi buat, tetapi buat masa bersemangat, ya. Masa mula-mula tu kita buat tetapi kita tidak konsisten. Kita buat tu kata 2-3 hari, lepas tu kita berhenti lama ataupun terus berhenti. Kita buat semasa kita bersemangat saja. Jadi inilah di antara kesalahan-kesalahan, di 3 lah, ada 2 lagi kesalahan-kesalahan yang tak patut kita buat lah. Ini konsisten ni kata boleh dikatakan susah jugalah kita nak istiqamah untuk buat konsisten ni. Okey, lepas tu yang seterusnya, yang keempat, ada ramai di antara kita ni juga yang berminat, suka kan, tetapi dia buat sendiri. Bukan tak boleh, buat sendiri ni boleh, tetapi dia makan masa. Okey, makan masa dan banyak try and error. Try dan error. Okey, walaupun kita ada mentor sekalipun, walaupun kita ada cikgu sekalipun, kita melalui juga try dan error ni. Yang keempat ni tidak mempunyai mentor ataupun tidak mempunyai cikgu. Okey, so kurang-kurangnya kita ada satu grup, kita ada satu kumpulan lah. Jadi di sini kalau anda, okey, saudara-saudari semua, kalau berminat untuk bergabung dengan grup kita, kita sama-sama belajar kat sini, okey, sama-sama membimbing kat sini, boleh tekan link di bawah tu. Saya ada sediakan link Telegram, untuk bersama-sama kita belajar lah. Yang keempat. Yang kelima, kesalahannya tidak ada group support. Group support ni kata saling support, menyampok lah. support di antara satu sama lain lah. Okey, tidak ada group support. Contohnya macam kawan, rakan, okay? Seperjuangan, okay? Jadi kita perlukan benda ni. Jadi kalau kita tidak ada cikgu, mentor ataupun rakan-rakan grup macam ni, jadi kita keseorangan. Kadang-kadang kita memerlukan motivasi, kita memerlukan, selain daripada bimbingan, kita memerlukan semangat. Kalau kita ramai ni, kita saling nasihat ataupun kita saling bertukar fikiran. Okey, jadi dengan cara tu InsyaAllah kita lebih istiqamah, lebih ada kejayaan lah. Okey,
5 lah kan. Ada lagi. Mungkin kita sambung pada kata waktu lain lah. Jadi 5 dulu. Sekurang-kurangnya kita praktik dulu yang 5 ni dulu. Okey, jadi yang seterusnya kita kena ubah. Okey, kita kena ubah. Kita buat kebiasaan baru. Okey, kita buat kebiasaan baru ni maksudnya, contohnya kalau kita terlalu susah lah nak buat lama kan, kita buat dalam sehari tu, kita cuba kebiasaan baru dengan bermula dengan 5 minit ke, 10 minit ke, ataupun setengah jam ke, mengikut kemampuan masing-masing lah. Tetapi yang penting kita kena buat perubahan baru. Okey, walaupun 5 minit sehari pun kira okey dah. Dan kita kena mulakan yang mudah-mudah dulu. Okey, yang mudah-mudah dulu kita buat, dengan cara konsisten. InsyaAllah perkembangan dia tu akan meningkat. Okey, walaupun dalam satu hari kita 1%, 2% ataupun 5%, peningkatan pun, kalau sebulan, kalau 2% dah 60%. Okey, jadi kita memerlukan peningkatan. Okey, jadi yang kedua macam tadilah, kita ulah balik, kita kena fokus. Kita kena fokus kepada satu jenis sahaja dulu. Okey, maknanya kita fokus bagi dia mahir dulu. Okay, kalau kita terpengaruh dengan orang lain ataupun dengan bisnes-bisnes lain ke, dengan peluang-peluang lain, sampai bila kita tidak akan dapat mengecap kejayaan lah. Okey, jadi kalau orang yang berkemampuan lain, okey, orang yang, kalau kita tengok pada diri kita lah, kalau kita tidak mampu, kita dah cuba, dah buat banyak ni, fail kan, tak jadi, maknanya kita cubalah dengan fokus pada satu dahulu. Okey, yang seterusnya untuk kita ubah, kita selepas kita belajar atau berteori, okey, selepas kita tahu teori dia, kita belajar dia, tak kira lah daripada mana, daripada guru, daripada mentor, daripada YouTube sekalipun, daripada grup kita ni ke, kita terus kena praktik. Sedikit, tahu sedikit, praktik sedikit, tahu sedikit, praktik sedikit. Daripada praktik itulah kita tahu kemampuan kita. Yang penting sangat. Okey, buat semampu, semampu yang boleh untuk sebaik yang kita mampulah maksudnya. Dan kita buat walaupun sikit, maknanya biar istiqomah setiap hari. Itu yang paling penting. Okey, maknanya kita belajar, kita terus praktik, dan kita kena istiqomah. Kalau kita malas sangat nak buat lama pun, kita buat jugalah. Kita set dulu untuk permulaan ni. Okey, aku akan buat 10 minit lah setiap hari, contoh, ataupun 15 minit setiap hari. Dan buat juga. Kita lawan juga. Jadi bila kita dah terbiasa dengan benda tu, okey, InsyaAllah kita akan semakin lama kita semakin nampak lah. Sebelum kita nampak ni, kita bertekuk lumus, kadang-kadang kita rasa macam jemu kan. Tapi kalau bila kita dah nampak hasil sikit-sikit tu, kita dah rasa mula semangat lah. Okey, lagi ubah lagi yang keempat ni, bila kita dah ada grup, bila kita ada kawan-kawan, rakan-rakan ataupun cikgu ke, kita kena sentiasa tanya. Ada sebarang masalah, kita tanya, sentiasa berhubung dengan geng-geng kita ni, supaya apa-apa persoalan yang timbul, kita boleh selesai terus. Seboleh-bolehnya ada masalah, kita terus selesaikan. Jadi inilah di antara perkara-perkara 5 kesalahan dan juga beberapa perkara yang perlu diubah untuk mendapat satu perubahan lah, untuk kita berada dalam kategori business online ni. Sebab kita banyak lagi perlu untuk belajar buat bisnes online. Di sini sekali lagi saya sarankan supaya klik link di bawah ni untuk bergabung dengan kami dalam grup Telegram, dan subscribe lah channel ni untuk kita update terbaru berkenaan dengan bisnes online lah, peluang-peluang lah.
Okey, dan itu sajalah untuk kali ini. InsyaAllah di video akan datang saya akan bagi lagi lah share ataupun apa-apa sajalah kata maklumat terkini terbaru, kita akan share, kita akan berbagi sesama kita lah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sama-sama belajar dan berjaya. Okey, itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.